kepada Dr. Mat Syukri. Dalam video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang fenomena atau isu kemasyarakatan yang berlaku dalam persekitaran sosial kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nur Izzati binti Mahdi, nombor matriks 263553. Antara isu yang berlaku ialah kekangan yang dihadapi oleh pelajar sekolah rendah luar bandar semasa mengikuti pembelajaran dalam talian di Tumpak, Kelantan. Untuk pengenalan, pandemik COVID-19 yang berlaku telah menjejaskan banyak sektor dalam negara Malaysia termasuklah sektor pendidikan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah menyebabkan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengarahkan tenaga pengajar untuk melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Tindakan ini sememangnya dapat membantu mengekang penularan COVID-19, namun ia turut memberi masalah dan cabaran kepada tenaga pengajar dan juga pelajar. Penjelasan kajian. Menerusi temu bual yang dijalankan, saya mendapati bahawa para pelajar sekolah rendah di luar bandar menghadapi beberapa kekangan. Antaranya ialah tidak memiliki gadget untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Gadget seperti telefon pintar, komputer dan sebagainya sangat diperlukan untuk mengakses aplikasi bagi mengikuti pembelajaran secara dalam talian seperti Google Meet dan Webex Meeting. Oleh itu, ketiadaan gadget akan menyebabkan mereka tidak berpeluang untuk mengikuti pembelajaran dan seterusnya akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Kedua ialah masalah capaian internet yang agak lemah. Kebanyakan pelajar mempunyai capaian internet yang agak lemah di rumah mereka, menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian dan juga menyukarkan mereka untuk menghantar tugasan kepada guru mereka. Terdapat juga di antara mereka yang perlu berkongsi kuota internet dengan adik-beradik yang lain kerana mereka tidak mampu untuk memasang Wi-Fi. Seterusnya ialah persekitaran pembelajaran yang kurang kondusif. Majoriti ibu bapa pelajar mempunyai pendapatan yang rendah. Oleh itu, mereka tidak mampu untuk menyediakan bilik khas untuk anak-anak mereka menjalani proses pembelajaran. Keadaan ini mengganggu fokus pelajar kerana mereka terdedah kepada banyak gangguan seperti diganggu oleh adik-adik yang lebih kecil, bunyi bising kenderaan dan sebagainya. Kekangan terakhir ialah kurangnya pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Mereka masih memerlukan pengawasan daripada orang yang lebih dewasa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa atau penjaga tidak dapat meluangkan masa kerana sibuk dengan pekerjaan. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar menjadi lalai dan tidak memberi sepenuhnya tumpuan ketika guru sedang mengajar. Seterusnya ialah pengaplikasian konsep imajinasi sosiologi dalam kajian. Dengan pengaplikasian imajinasi sosiologi dalam kajian membolehkan kita melihat suatu kesempatan atau batasan dengan lebih kritikal. Sebagai contohnya ialah batasan yang dihadapi oleh pelajar sekolah rendah seperti yang telah dijelaskan dalam kajian ini. Seterusnya ialah pandangan sosiologi menggalakkan penlibatan secara lebih aktif bersama masyarakat. Melalui temu bual yang dijalankan, saya berpeluang untuk melibatkan diri secara lebih aktif dan memahami masalah yang dihadapi oleh mereka dengan lebih mendalam. Untuk rumusan kajian dapat dirumuskan bahawa setiap perubahan yang berlaku dalam persekitaran sosial akan memberi kesan kepada masyarakat. Pelajar sekolah rendah terutamanya di kawasan luar bandar mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam sistem pembelajaran. Mereka juga bahkan mempunyai lebih banyak kekangan jika dibandingkan dengan pelajar di kawasan bandar, mungkin disebabkan oleh faktor perbezaan taraf hidup dan sebagainya. Keadaan ini perlu diambil perhatian kerana jika tidak diselesaikan akan memberikan kesan buruk kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini binti Azmeh, nombor matrik 285045. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kefahaman saya sebelum dan selepas melakukan kajian kes mengenai penagihan dadah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Melalui kefahaman saya, masyarakat ini terlibat dengan penagihan dadah adalah disebabkan dengan persekitaran yang negatif yang dikelilingi dengan penagih dadah. Seterusnya, penagihan dadah yang berlebihan menyebabkan mereka ini tidak dapat mengawal serta menguruskan kebersihan diri mereka dengan sempurna. Ini dapat dilihat melalui aspek fizikal iaitu bentuk badan yang kurus, hilang selera makan, mata berair, mata merah dan sebagainya. Seterusnya, penagihan dadah ini juga disebabkan oleh beberapa faktor serta persepsi negatif masyarakat terhadap penagihan dadah. Antara faktor-faktor berikut ialah masalah kewangan, masalah tekanan hidup, terpengaruh rangka sebaya dan sebagainya. Manakala persepsi negatif masyarakat terhadap penagih pula ialah menganggap penagih dadah ini adalah sapah masyarakat, bebanan kepada negara dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya buat ialah penagih dadah ini yang terlibat dengan penagih dadah adalah disebabkan oleh persepsi negatif serta beberapa faktor yang telah mendorong mereka ini terlibat dengan dunia dadah. Bagi mereka, dengan mengambil dadah ini dapat menghilangkan segala tekanan serta masalah yang berlaku dalam hidup mereka.
Ini merupakan tanggapan yang salah masyarakat terhadap penagih dadah. Kerana penagih dadah ini juga boleh berubah sekiranya masyarakat yang prihatin untuk membantu penagih dadah ini untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Antaranya, mengadakan kempen, melakukan rawatan, mengadakan kaunseling dan sebagainya. Dengan ini dapat mengurangkan peningkatan penagihan dadah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Wis Yang Siu dan memegang nombor metrik 289554. Saya membuat kajian tentang jangkitan COVID-19 di dalam kalangan masyarakat Kelantan. Isu jangkitan COVID ini merupakan isu yang hangat diperkatakan di Malaysia pada hari ini. Hampir kesemua negara telah mengalami jangkitan COVID ini. Tidak dapat dinafikan bahawa jangkitan ini merebak secara cepat. Pandemik ini telah merangkul berpuluh-puluh ribu kematian dalam sehari. Negeri Kelantan telah mencatatkan kes paling tertinggi sejak kebelakangan ini disebabkan beberapa faktor. Penjelasan kajian. Antara faktor-faktor peningkatan kes COVID di negeri Kelantan ialah sikap masyarakat. Sikap masyarakat tidak dapat dinafikan apabila mereka lalai dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mereka keluar ke tempat sesat tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan, seperti tidak mengikuti penjarakan sosial dan memakai mask. Hal ini lebih membimbangkan apabila mereka membawa anak-anak kecil ke tempat yang sesak. Ini akan meningkatkan kes COVID-19 di negeri Kelantan. Antara faktor-faktor yang seterusnya ialah kadar pengambilan vaksin yang sangat rendah. Di negeri Kelantan telah mencatatkan pengambilan vaksin yang paling rendah. Hal ini kerana golongan masyarakat di negeri Kelantan takut untuk mengambil vaksin. Faktor yang seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Kita dapat lihat apabila ramai rakyat negeri Kelantan tidak mematuhi SOP yang Imajinasi sosiologi ini dapat melihat keupayaan dalam berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, kita dapat lihat apabila pemimpin kita mengeluarkan arahan supaya duduk di rumah. Rakyat Kelantan telah mematuhi dengan duduk di rumah dan tidak keluar ke mana-mana. Selain itu, apabila kerajaan mengumumkan penyekatan sempadan daerah, ramai rakyat Kelantan telah menuruti perintah yang dikeluarkan. Mereka tidak melintasi daerah sesuka hati. Pesan, setiap perubahan yang dilakukan akan memberi kesan kepada masyarakat. Contohnya, dulu kita tidak memakai mask apabila negara tidak dilanda COVID. Sekarang, apabila negara kita telah dilanda pandemik ini, ramai masyarakat sangat mematuhi peraturan dengan memakai mask. Seterusnya, kita haruslah berganding bahu dalam mengatasi masalah ini agar tidak berlarutan. Untuk rumusan keseluruhan bagi kajian kami, dapat dirumuskan bahawa sosiologi membolehkan kami mengetahui hubung kait antara kehidupan peribadi dengan kehidupan sosial masyarakat. Melalui kajian yang kami jalankan, kami mendapati bahawa isu-isu kemasyarakatan yang berlaku didorong oleh pelbagai faktor dan situasi yang tidak dapat dielak. Oleh itu, masyarakat perlu mengambil alternatif untuk menyelesaikan setiap isu kerana jika tiada inisiatif yang dilakukan akan memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Terdapat banyak faedah yang diperoleh apabila kita mengaplikasikan sosiologi dalam kehidupan kita, seperti kita dapat memahami masyarakat dengan lebih mendalam dan mendorong kita untuk melakukan dan membuat keputusan yang lebih baik. Akhir sekali, sosiologi menunjukkan bahawa aspek kemasyarakatan sangat penting, di mana masyarakat mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.